Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada perkara yang saya belum sebut. Sila balik dulu ke muka surat 227. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Muka surat 227 yang ulasan hadis, ulasan ayat. Terjemahannya, dan wajib membayar fidyah atas orang yang terdaya. Orang yang terdaya berpuasa tetapi meninggalkan puasa kerana keberatan, iaitu memberi makan seorang miskin. Memberi makan seorang miskin dalam pengertian kita mudah saja, beri makan. Tetapi fuqaha bila dia sebut berapa beri makan kepada orang miskin, satu orang miskin tu dia makan berapa kadarnya, satu mud, satu cupak. Tak ada orang makan beras cupak sekali makan. Tak ada orang miskin pun pada kadar mana kemiskinannya sekalipun dia tak makan secupak. Fitrah, zakat fitrah, baca ayat ni je pasal dulu tertinggal. Zakat fitrah satu gantang daripada qutil balad, makanan negeri. Kalau negeri itu makan gandum, makan roti lah, gandum lah. Tapi kalau negeri itu makan beras lah, beras. Khilaf di antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi menyatakan yang dikeluar itu beras, bukan wang, bukan harga. Sama juga dengan bayaran fidyah. Bayaran fidyah juga satu mud, satu cupak. Cupak ni pun berbeza-beza antara cupak negeri-negeri. Negeri Kedah lain, negeri Kelantan lain, Terengganu lain. Bandinglah pulaknya dengan negeri-negeri yang lebih besar lagi, cupak Baghdad. Cupak Baghdad siapa simpan cupak Baghdad? Ada lagi dah cupak Baghdad dah, habis dah. Nyelanggar dia ambil, bawa balik di Amerika, letak dalam muzium dia pun tak tahu barang ni, kalau ada pun. Jadi saya nak sebutnya di sini khilaf di antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, perlu diperhalusi dalam masalah khilaf ni. Khilaf apa pun khilaf di antara ulama ini fiqh muqaran dia panggil, fiqh perbandingan. Bila kita banding di antara dua mazhab, di antara beberapa mazhab dalam Islam, malah di antara mazhab Syiah dengan mazhab Sunni, jika kita bandingkan, maka kita perlu mempunyai jangka panjang. Pandangan-pandangan itu mesti diperhalusi, melihatkan kenyataan dalam masyarakat. Mengapa Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih menyatakan keluar naqd, harga boleh keluar, harga beras tu berapa, harga beras. Jadi Quran menyebutnya beri makan satu orang miskin. Makan satu orang miskin, dia bukan makan satu cupak. Dia makan secupak, dia makan nasi, makan lauk, makan ulam, makan dia ada air, mulanya air pun dia air teh, air teh ataupun teh tarik dia makan. Nilai semua sekali ini berapa? Bukan RM2.5, bukan RM5 untuk satu orang. Tak ada makan hingga kenyang yang sempurna, makan tu RM5, tidak ada. Jadi untuk nak nilaikan fidyah puasa berapa sehari dia kena bayar, dia kena bayar satu makan, sekali makan orang yang biasa sempurna hingga kenyang. Sekarang ni orang tak makan ikan kering lagi, tak makan ikan masin, tapi orang makan ayam. Kan ayam
Harga ayam pulaknya berbeza-beza antara satu dengan lain. Satu berbeza-beza. Kebiasaannya orang makan seketul ayam, ayam potong 4. 4, bukan 6, bukan 8, 4. Jadi kalau 4 berapa satu ketul besar itu berapa? Itu harganya. Jadi nilailah makanan yang nak dibayarkan fidyah itu, satu orang makan yang sempurna, nasi satu pinggan, RM1.50 ataupun RM2, masuk ayam satu ekor yang sederhana bagi 4 berapa harganya, dan tambahan-tambahan lain lagi, sambal belacannya diambil, kemudiannya lauk ini pun dua macam pulaknya diambil. Misalnya lah kebiasaan orangnya, orang miskin satu ketul, tak kira orang miskin, orang yang sederhana. Orang yang sederhana dia makan itulah dia, kita kira sekarang ni RM10 itu tak cukup untuk bayar fidyah. RM10 boleh lebih daripada itu, mahulah dia RM15. Baru sempurna. Air pun bukan sebarang air, bukan air mineral, bukan air suam, tidak, air manis. Air manis ni berapa satu gelas? Segelas teh tarik berapa? Nilailah, campur-campur semua sekalinya berapa. Jadi kita katalah maknanya kedai pun ikut kedai juga sekarang ni pun, warung dengan restoran pun harganya lebih kurang je. Warung pun mahal juga pada hari ini. Jadi itu harga sebenarnya. Kalaupun Imam Abu Hanifah dia katanya naqd boleh bayar dengan harga, ingat harga itu bukan harga beras belum dimasak. Beras mentah. Bukan yang tu. Tapi satu cupak harga seorang miskin makan. Itunya. Right. Kalau kita nak pergi bayar ke PPZ misalnya, berapa dia letak? Saya ingatnya dia letak satu fidyah, satu orang makan tu, seorang makan dia tidak katanya RM15. Saya rasanya murah sangat. Murah. Tak sampai RM5. Maaflah kalau harga sebenarnya berapa, saya tak berapa pasti itu. Tapi saya katanya kurang, tak cukup. Satu orang mau RM15 satu hari. Kalau 10 hari berapa? Kalau sebulan berapa? Kiralah, darablah ke situ. Kalaulah maknanya dia dah berganda dah fidyah dia kena bayar tahun ni 2 kali. Dua kali ganda. Tahun lepas dia tak bayar lagi, nak bayar tahun ni. Lain pula. Jadi campur-campurnya berapa? Kita katalah dekat-dekat dah juga dengan RM500. RM500, bayar RM500. Bukan RM2.50. RM2.50 tu harga beras cupak mentah. Nak balik makan dia kena masak nasi, dia kena beli lauk, dia kena beli. Harga gas dia pula punya berapa? Semua sekali mesti dikira. Itu hak yang sebenarnya. Dan sebenarnya ini Imam Abu Hanifah yang kita rojok kepada dia, tapi rojok saya rasanya ada perkara yang boleh diperbaiki, boleh dibetulkan. Bukan salah, tapi boleh boleh ditambah nilai, bersih, baik sikit. Pasal ini berkaitan dengan ibadat yang yang belum disempurnakan. Dia sakit tua, dia tak perlu lagi qada, sebabnya tua tu bukan satu penyakit yang boleh diubati. Tak boleh ubat. Dia tua tu, dia semakin tua. Jadi boleh jadi tahun lepas dia boleh puasa, tahun ni dia tak boleh puasa lagi, tahun depan lebih tak boleh lagi. Balik kepada fidyah. Bandingkan, ini khilaf. Imam Abu Hanifah kata bayar naqd berapa? RM7.50 ke? RM8 ke? Saya rasa tidak. Dia kena pergi lebih banyak lagi. Bukan harga beras gantang, tapi harga beras gantang tu kalau kita nak bayar dengan harga biasa ini, bayar dengan harga beras biasa, kira dengan harga masak, dengan harga lauk, dengan harga semua sekali. Sebab orang tak makan barang mentah. Nak buat roti misalnya, bukan secupak gandum, tetapi berapa harga uli dia, berapa harga
harga sehingga dia menjadi roti yang layak dimakan. Kemudiannya dia makan dengan apa pula? Situ perlu dikira. Saya tak sebut perkara ni dalam di sini kerana takut menyentuh mana-mana pihak, mana-mana negeri lah. Setengah negeri harganya diambil kira dengan jenis beras yang dia makan. Kalau beras tu basmati lain pula harga. Kalau beras biasa lain, beras faizah lain harganya. Mengikut harga ditentukan mengikut jenis beras, harga fitrah. Baik, kita pergi kepada Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i dia katanya beri beras. Itu pun tidak sempurna, kita beri beras. Kita tak beri harga sehingga orang tu boleh makan. Quran kata fidyatun ta'amu miskin dalam ayat tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, bayar fidyah. Fidyah ni ganti, berapa tebusannya? Fidyah ni daripada fada yafdi, fidaan. Fida maknanya tebus. Kita tak boleh puasa, kita tebus puasa yang kita tak puasa itu dengan beri makan satu orang miskin. Beri makan satu orang miskin bukan nakat, bukan dia makan duit. Beri makan seorang miskin bukan beras kosong, bukan gandum, tapi yang lengkap dengan barang-barang yang perlu dimakan sehingga kenyang. Itu dia. Demikian juga kalau kita balik kepada mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih pun perlu diperbaiki juga, bukan beras. Ataupun mungkin beras juga satu cupak, maknanya dia makan tak sampai secupak. Yang baki lagi itunya kira secupak, harganya berapa? Itu juga mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Apabila kita memahami bahawa secupak itu maknanya lebih daripada yang dia makan, mengapa lebih? Lebih itu kira-kiranya harga lebih pada harganya lebih daripada harga makan. Harga makan, dia makan tak sampai secupak, boleh jadi 1/3, bagi 2 lagi dia makan. Itu je. Yang lebih lagi itu, mengapa lebih? Yang lebih itu nilai pada harga yang tak ditentukan di dalam waktu pemberian itu, tak ditentukan upah orang tumbuk beras, upah orang ayak beras, upah tanam, upah apa, hingga boleh datang keluar kepada kita satu cupak. Berapa harga jika dinilaikan semua sekali? Harganya seperti yang Imam Abu Hanifah sebut jugalah, saya ingatnya lebih kurang juga kena zakat fitrah mahu RM15 lebih seorang, RM15. Mengapa RM15? Atas sebab yang kita sebutkan tadi. Jadi mungkin di sana antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i tidak ada beza. Mengapa khilaf? Dia perkara khilaf ni pun banyak perkara. Saya nak sebut juga yang lain daripada ni pun. Khilaf ini kerana tidak ada nas yang qat'i. Kalau haram, misalnya haram khinzir, haram dia tetap haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir hurrimat alaikum, diharamkan ke atas kamu, diharam. Ini nas, namanya ni nas qat'iyyud dilalah. Qat'i maknanya putus, kita tak boleh tukar lagi. Haram lah, halal lah. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Haram bagi orang yang sedang ihram memburu, kecuali buruan laut. Binatang laut tak apa, binatang darat tak boleh memburu. Bagi orang yang mengerjakan haji ataupun orang dalam ihram tak boleh. Memburu binatang laut boleh, memburu binatang darat tak boleh. Ini jelas tak ada siapa yang boleh khilaf padanya, tak ada. Sebab dalil itu qat'i. Dalil yang qat'i, jangan tanya dalil lagi. Kalau dalil yang tidak qat'i boleh tanya dalil. Orang boleh tanya kita dalil, kita boleh tanya orang dalil. Nas yang tidak qat'i. Nas yang tidak qat'i macam mana? Kita nampak, kita pergi ke kedai, kita tengoknya sayur, buah terung. Adakah buah terung dalam nas, dalam hadis ke? Buah terung boleh makan, tak boleh makan, halal ke haram? Dia katanya halal, tak payah tanya. Mana dalil? Hadis boleh makan buah terung? Tak ada. Jadi tak ada ini
Macam mana kita kata halal? Halal ini asal bagi satu perkara itu. Aslu syai'i, asal bagi satu perkara itu halal. Dalil kita nak dalil jika haram. Jika haram, maka itu dalil. Tapi kalau nak cari dalil yang halal, jangan tanya dalil halal. Dalil halal semua barang halal kecuali yang dibilang beberapa perkara dalam nas. Beberapa perkara. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah dalam surah Maidah. Dalam surah Maidah. Yang ni tak boleh. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Yang disenaraikan. Dalam campur pulaknya dalam hadis. Hadisnya binatang tu makan terbang, kuku dia panjang, dia sambar binatang-binatang di udara. Ini tak boleh dimakan. Tak boleh dimakan ni. Burung. Ada boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Burung yang tak boleh dimakan, burung yang disebut dalam Quran dan perangannya buruk. Perangannya buruk, kerjanya buruk. Hurab umpamanya. Hurab. Apa buruk ni? Burung gagak. Gagak tak boleh makan. Binatang berbisa tak boleh makan. Hadis yang menyatakan. Hadis yang menyatakan. Mana hadis? Betul. Kalau binatang-binatang ni kita kata yang ni boleh makan, haram dimakan, mana dalil? Tapi kalau halal dimakan, jangan tanya dalil. Kalau halal dimakan. Sebab asal bercakap ni, asal dalil, dia tidak sebut halal, tapi dia sebut yang haram. Dia sebut yang haram. Dalil haram boleh, dalil tak haram jangan. Baiklah. Semua khilaf mesti dipahami begitu. Maka selesai banyak perkara. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.